Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'usira 'ala annahuma istahaqqa isma fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa 'alaihimul awlayan فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Fa'in usira ala annahuma istahaqqa isma, jika didapati bahawa kedua-dua saksi itu sudah bersumpah ada melakukan dosa kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, fa'akharani yaqumahuma, maka hendaklah dua orang yang lain mengganti ke tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat, minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan, fayuqsimani billah, kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata berdusta. Wa ma'tadaina, kami tidak melampaui batas, inna idzal laminal zalimin, jika kami melampaui batas tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat masih lagi berkenaan dengan kes saksi yang kafir, saksi di atas barang-barang yang dibawa pulang daripada luar negeri kerana tuan punya barang itu meninggal dunia. Kisahnya panjang yang kita sebutnya dahulu. Seorang namanya Budail meninggal dunia dalam perjalanan dia bersama dengan dua orang kawan dia lagi yang kafir, namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari yang belum lagi memeluk Islam pada ketika itu, dan seorang laginya nama Uday ataupun Adi. Budail meninggal dunia dan dia tulis surat, dia letakkan bersama dengan barang dia, dan dia wasiatkan kepada dua orang kawan dia yang kafir ini, kalau aku dalam sakit ni meninggal dunia, katanya kamu hantarlah barang aku ni balik ke rumah kepada keluarga aku. Kemudian bila dia hantar balik, keluarga pun terima. Kemudian dia tengok satu demi satu, ada surat yang dikepilkan bersama dengan barang dia. Surat ni menyatakan senarai barang-barang yang dikirim. Cermat ni, ini Budail ni, cermat. Kemudian didapati oleh keluarganya satu barang hilang. Barangnya iaitulah bekas yang diperbuat daripada perak bertatak emas, dalam tu ada 300 dirham. Barang ni hilang. Jadi dia laporkan kepada Nabi panggil dua orang yang menerima wasiat itu, iaitulah Tamim dan nama satu laginya Adi. Bila dia panggil, dia kata, demi Allah kami tidak mengambil tak ada apa-apa, kami tidak ambil, kami tidak tipu, kami, dan memang barang tu tak ada katanya. Kemudian setelah berapa lama, barang tu ada di Mekah, ada dijual di pasar. Jadi Nabi ragu, ini memang tak betul ni, ini memang saksi dia bersumpah tak betul ni.
Nabi terima dulunya atas asas dia ni bersumpah dengan cara dia lah. Dia kafir lagi pada ketika ini, bersumpah dengan cara dia. Ada sumpah juga, semua bangsa dia ada bersumpah. Semua bangsa dia, semua agama dia kena. Kalau hidup ni tak ada sumpah, tak ada benda yang dihormati, maka ini maknanya tak ada agama. Ni dia ada agama ni, agama Nasrani dia. Jadi adalah agama mengikut agama dia lah bersumpahnya. Tidaklah bersumpahnya dengan nama Allah, dengan Quran, apa Quran. Dia tidak hormati kitab dia lah. Kemudiannya bila begitu Nabi ragu, Nabi panggil semula. Nabi panggil semula, nak bercara semula, buka semula file ni. Ni ayat ni nak bercakap ni pasal nak buka semula kes ni, nak bercara semula. Nabi tidak percaya kepada dua saksi dahulu. Sebabnya dua saksi dulu dia rasanya menipu. Barang ni memang ada dan tidak ada tangan yang kedua. Tak ada tangan selepas daripada dua orang ni terima wasiat, tak ada orang lain. Tidak hilang pada tangan orang lain. Jadi oleh kerana itu Nabi nak selesaikan perkara ini dengan buka semula fail. Bagaimana caranya? Nabi panggil pulaknya dua orang saksi daripada keluarga si mati. Dua orang saksi daripada keluarga si mati untuk membatalkan saksi yang pertama. Dua saksi yang pertama itu batalkan, nak batal. Dia akan datang di sini bersumpah demi Allah, dua saksi itu kami tidak percaya yang telah memberi saksi dahulu. Kami mempunyai keterangan yang lebih lengkap bahawa barang yang dijumpai di pasar itu memang kepunyaan si mati ni, namanya Budail yang kita sebutnya dahulu. Budail. Jadi Nabi SAW membatalkan dua saksi yang pertama kerana mereka itu menipu ini kerana mereka itu membentuk Islam pada ketika ini. Setengah mazhab menyatakan sebab itulah tak boleh nak jadi saksi orang kafir. Ada kemungkinan mereka menipu. Kemudiannya setelah saksi yang kedua ini datang mengatakan saksi kami lebih baik, kami lebih amanah berbanding dengan dua saksi yang terdahulu. Oleh kerana itu kami ingin mendakwa bahawa barang itu kepunyaan si mati yang dikhianati oleh dua saksi pertama, nama Budail, nama Adi dan Tamim yang kita sebutkan tadi. Kemudian Nabi membuat keputusan bahawa barang ini sebenarnya naklah diambil balik dan diberi kepada keluarga si mati. Sebabnya barang ni dikhianati di tengah jalannya. Ini disebutnya fa'in usira ala annahuma istahaqqa isma. Dalam mana-mana perbicaraan pun begitu. Misalnya dalam Islam, jika seorang suami, ini kes ni berlaku pada zaman Nabi. Jika seorang suami dia dapati ada orang dalam bilik rumah dia, seorang lelaki bersama dengan isteri dia. Jadi dia tak cukup saksi, dia seorang saja, suami yang lihat. Ini memang kejadian buruk lah bila ada orang lelaki bersama dengan isteri dia dalam rumah. Dia tanya Nabi nak buat macam mana. Nabi kata kena cari 4 orang saksi lah. Kalau cari 4 orang saksi, dia kata dia lari lah. Dia lari, tak boleh daripada ketika ini boleh aku bunuh terus. Tak boleh, kena selesai di mahkamah dulu. Tak boleh macam mana dia kata laki-laki duduk bersama dengan suami isteri dia. Bila dilaporkan kepada Nabi akan meminta saksi. Saksi tak ada. Dakwaan suami ni tak ada saksi. Saksi nak buat tuduhan zina mestinya 4 orang saksi. Sekarang tak ada, dia seorang saja. Dia akan panggil isteri dia untuk menafikan perkara ini. Bila isteri dia buat saksi, perkara itu lepas. Sebab apa? Sebab sekalipun benar, tetapi mestinya ada jalan untuk keluar. Kalaulah kita terima bahawa tuduhan suami terhadap isterinya ini memang dia tidak akan berdusta, tak akan berdusta terhadap isterinya, itu memang satu kenyataan. Tetapi tak boleh lepas, hukum mestinya 4 orang saksi. Sekarang dia tidak bawa 4 orang saksi, dan dia mempunyai alasan. Kalau nak bawa 4 orang saksi, nescaya penjenayah ini akan keluar. Jadi macam mana untuk penyelesaiannya? Bolehkah dia bunuh? Tak boleh nak bunuh. Bolehkah saya sabitkan kes ni? Tak boleh, sebab awak tidak punya saksi. Jadi macam mana? Kes mestinya ada jalan keluar. Akan dipanggil isteri itu bersumpah, saya tidak melakukan apa-apa dan saya suci bersih dalam kau ini. Terima, selesai, buang kes. Mengapa buang kes? Kes itu tak sabit ke? Tak sabit. Tak sabit kerana Islam sebenarnya lebih melihat kepada nyawa mesti dipelihara.
Kalau bolehnya nyawa itu mesti pelihara nyawa dulu. Islam tidak berminat nak bunuh. Islam tidak berminat untuk nak hukum rejam. Sebab itulah kita sebutkan dahulu, hukum hudud yang menuntut 4 orang saksi, sebenarnya satu, seolah-olahnya jika tidak kerana hukum ni kita nak kata halah, nak pelepas, menyusahkan, bukan menyusah, meletakkan hukuman dalam satu keadaan yang sangat sulit, kerana kes ini kes berat, kes ini membabitkan nyawa. Islam lebih berminat untuk memelihara nyawa daripada mengenakan hukum itu. Tetapi jika sabit kes itu mesti dijalankan. Satu bahasa lain kita sebutnya undang-undang ni, undang-undang Islam ni kalau bolehnya, biar ada undang-undang di atas kertas tapi tidak berlaku pada kenyataan. Maunya begitu. Ini kebanyakannya kes bunuh, kes beratnya dia cari jalan keluar. Jadi di sini bagaimana jalan keluar sekarang sudah buntu. 2 saksi telah mengaku kami tidak curi, kami tidak apa lagi. 2 orang saksi dah bersumpah. Jadi bila dah sumpah terima, ternyata bahawa sumpah dia palsu. Bila ternyata sumpah dia palsu, cari jalan lain supaya dipulangkan barang kepunyaan si mati ini, pastikan sampai kepada keluarganya. Cari saksi lain bersumpah, saksi itu bersumpah membatalkan sumpah yang pertama. Boleh ni. Ada begitu. Jika ada tanda-tanda yang 2 saksi pertama dulu berdusta, bohong. Katanya fa in usira ala annahu mastahaqqa isma, jika didapati bahawa kedua saksi itu sudah bersumpah atau melakukan dosa kerana bersumpah atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, dia khianat, dia curi, dia jadi saksi, dia kata tak apa, saya boleh bawa balik barang ni, akan serahkan kepada keluarga tuan dalam keadaan jika tuan mati dalam perjalanan ini. Tiba-tibanya dalam aman dia pegang, dia curi satu bekas. Kalau begitu didapati jelas bahawa dia telah mengkhianati persaksian dia, fa akharani yaqumani maqamahuma, maka hendaklah 2 orang yang lain menggantikan tempat mereka. 2 orang itu dari waris si mati yang lebih dekat. Kalau begitunya cari waris si mati yang lebih dekat, datang bersumpah pula. Ini kerja hakim lah ni. Kita katanya buka semula fail ni, nak siap semula. Kes ni belum ada kekeliruan. Hendaklah 2 orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris si mati yang lebih dekat. Minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya, yang lebih berhak, yang lebih rapat dengan si mati. Satu, yang lebih tahu dengan harta benda si mati. Panggil 2 orang ni untuk bersaksi semula. Kemudian apabila mereka itu datang, fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Kemudian mereka bersumpah. Mereka ni siapa? 2 orang saksi yang kaum kerabat si mati ini bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, yakni kedua saksi yang pertama yang telah nyata berdusta. Dalam persaksian yang kedua ini kita sebutnya persaksian untuk sumpah untuk membatalkan saksi yang pertama. Dia boleh bersumpah, dalam bahasa sumpah dianya, demi Allah saksi kami lebih berhak, lebih jelas, lebih benar daripada 2 saksi yang pertama. Itu sumpah mestinya menyebut begitu. Wa ma'tadaina, saksi kami lebih baik daripada 2 saksi yang pertama, dan kami pula tidak melampaui batas dalam persaksian ini. Tujuan kami dah tampil untuk memberi saksi supaya penghakiman keputusan lebih adil, iaitulah barang itu mestilah dipulangkan kepada keluarga si mati dalam apa keadaan sekalipun, kerana barang itu ada barang itu telah dijumpai. Bila disiasat, rupa-rupanya barang itu memang pun dicuri dan dijual dia, pasal dia curi, dia jual pula. Siapanya? 2 orang kawan kepada yang menerima wasiat daripada budai yang kita sebutkan terdahulu. Wa ma'tadaina inna idzal laminaz zalimin, dan kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami
dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Dia kena sebutnya juga, kalau kami bohong dalam persaksian ini, kami termasuk dalam golongan orang zalim. Tapi kami tidak berminat untuk jadi orang zalim. Oleh kerana itu, kami ingin memberi suatu persaksian yang tepat dan untuk memulangkan keadilan kepada Tuhan punya barang-barang itu. Ini keterangan di sini. Zalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha. Hukum-hukum dan peraturan majlis saksi yang tersebut itu adalah jalan lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya. Ini cara yang lebih benar, cara yang lebih mudah. Jika tidak, tentulah barang ini jelas kepunyaan si mati, tiba-tibanya telah dilesapkan. Tidak ada suatu kaedah bagaimana untuk kembalikan semula. Cara untuk kembalikan semula, panggil dua orang saksi lain. Panggil dua saksi lain, bersumpah. Kemudian ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang lebih sempurna, atau yakhafu, atau mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris mati sesudah mereka bersumpah, yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Kalau tak, ataupun mereka ini ada rasa kebimbangan. Kebimbangan macam mana? Kebimbangan bahawa saksi dulu memang bohong. Memang bohong. Mana boleh budai ni tiba-tibanya hilang barang dia, tak tahu ke mana tiba-tiba wujud di pasar. Mestinya keputusan dahulu, keputusan yang salah, saksi dulu, saksi yang tak betul. Jika ada perasaan yang seumpama itu, sila tampil ke mahkamah. Tampil, buat dakwaan. Ini caranya lebih baik katanya. Akhirnya wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah. Wallahu, kerana Allah la yahdil qaumal fasiqin, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dalam pembicaraan hakim hanya melihat kepada keterangan-keterangan yang diberi. Hakim tidak bertanggungjawab dengan hakikat sebenar. Keputusan yang dibuat oleh hakim tidak semestinya tepat, sebab hakim tidak mengetahui latar belakang sebenar. Jadi oleh kerana itu, setiap pihak yang masuk ke mahkamah hendaklah menyimpan dalam hatinya takwa kepada Allah. Apabila bertakwa, dia tidak akan bersumpah palsu. Dia tidak akan berminat mengambil hak orang lain. Dia masuk ke mahkamah, dia ingin mencari keadilan. Jadi bila tujuannya untuk mencari keadilan, berilah keterangan semua pihak dengan adil. Dengan benar, maka mereka akan memperoleh keadilan. Jika tidak, dia tidak adil. Tidak adil. Barang yang diputuskan di dalam mahkamah tidak menghalalkan barang yang haram. Keputusan mahkamah ini barang awak, sebenarnya bukan barang dia, kerana dia bercakap pandai, dia belik barang boleh kat dia. Boleh jadi halalkan dengan keputusan hakim? Tidak sama sekali. Yang haram tetap haram. Jadi oleh kerana itu, untuk memahami perkara ini ayat sebagaimana biasa pun ditutupkan dengan takwa. Wattaqullah, naklah kamu bertakwa kepada Allah. Orang yang ada dalam hatinya takwa kepada Allah tak mahu barang orang. Dia nak barang dia biar sedikit pun, 1 sen pun, dia mempertahankan barang dia. Orang banyak pun buat apa? Siapa bercakap begitu? Orang yang ada takwa. Orang tak ada takwa, ini peluang, kata dia. Kita cari lawyer yang baik-baik sikit, ada chance lah. Jadi oleh kerana itu, lain rupa-rupanya mahkamah dalam Islam ini mahu takwa dulu. Jika tidak ada takwa, keputusan dalam mahkamah Islam pun boleh jadi tidak adil juga. Tidak adil. Sebab apa? Sebab orang yang masuk dalam mahkamah ni orang yang tidak layak menerima hukuman Islam. Hukuman Islam boleh diberi kepada orang Islam juga, sebab mereka adil, mereka mempunyai asas untuk menerima keadilan itu. Kemudian seterusnya, yauma yajma'ullahu ar-rusula wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.